Mayat remaja perempuan yang dilaporkan hilang selepas disambar buaya di tebing sungai di Sarawak dijumpai 11:10 pagi tadi. Kejadian berlaku di Rumah Panjang Jampang, Sungai Tapang, Peking, Marudi. Assalamualaikum, what's up guys? It's me, Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. So guys, untuk kali ni aku akan buat satu video tentang buaya. Bukan buaya darat tetapi buaya betul-betul yang pemangsa dalam sungai tu. Bujang Senang, seekor buaya legenda penghuni sungai Batang Lupar. So, untuk video kali ni aku nak cerita sikit tentang kisah legenda buaya Bujang Senang. Tapi sebelum aku start guys, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku nak minta tolong korang untuk subscribe channel aku guys. Subscribe itu percuma, gratis. Thank you so much. Sebenarnya cerita tentang serangan buaya di Sarawak ni memang dah berlaku dari zaman dulu dah. Macam-macam kes yang kita dengar di Sarawak. Dan di Sarawak ni memang boleh dikatakan agak famous dengan kisah-kisah buaya. Hampir keseluruhan sungai di Sarawak ni dihuni oleh haiwan pemangsa yang dahsyat ni. Kalau korang pernah pergi ke Sarawak, korang akan nampak di setiap sungai, even di laut guys, korang akan nampak signage ataupun papan tanda oleh pihak berkuasa tentang beware of crocodile, ataupun dalam bahasa Malaysianya berhati-hati dengan buaya. Especially kat area hometown aku dekat Seri Aman. Actually sebelum ni dikenali sebagai Simanggang. Selepas tu dia tukar ke Seri Aman dan baru-baru ni ditukar balik ke Semanggang. So boleh consider Simanggang Sarawak. Dan di area itulah sebenarnya area Batang Lupar. Okay guys, ada satu tempat di area Simanggang ini, area Pulau Seduku, di mana kesemua penduduk kat situ telah diarahkan untuk keluar dari pulau tersebut disebabkan pulau tersebut nak dijadikan tempat habitat buaya-buaya. Senang cerita, diorang nak jadikan tempat tu, Pulau Seduku tu, tempat tinggal buaya-buaya. Dan aku pernah nampak dengan mata aku sendiri yang buaya-buaya ni main dekat area-area tebing sungai tu guys. Diorang lepak je kat tepi tu, boleh dikatakan agak banyak, dan diorang buka mulut diorang. So sebenarnya sungai itu dulu adalah tempat permainan budak-budak. Budak-budak akan bermain di sungai itu, ada yang panjat pokok, lepas tu diorang akan terjun dari pokok. Tapi sekarang ni seorang pun tak berani main dekat area sungai itu disebabkan populasi buaya ni semakin hari semakin banyak di Sarawak. Tetapi masih ada lagi orang menggunakan sungai ini untuk mencari rezeki. Sebenarnya guys, haiwan ini merupakan haiwan perlindungan, tetapi oleh kerana populasinya yang semakin banyak dari hari ke hari, menyebabkan pihak berkuasa kat Sarawak ni memberi kebenaran ataupun mengeluarkan arahan bahawa buaya-buaya tersebut boleh dibunuh, tetapi dengan syarat mestilah mendapatkan lesen dahulu, ataupun kalaulah terancam nyawa seseorang tu, buaya tu boleh dibunuh. Okay guys, kita berbalik dengan kisah Bujang Senang. Sebenarnya Bujang Senang ini bukanlah seekor buaya yang biasa menurut penduduk tempatan, tetapi Bujang Senang ini merupakan seorang manusia dan juga seorang pahlawan kaum Iban pada zaman dahulu yang sangat-sangat hebat dalam bertempur, berlawan, you name it. Dia sangat-sangat hebat. Banyak orang mengenali pahlawan ini dengan nama Simalungu, dan ada juga version yang mengatakan nama sebenar pahlawan ini adalah Luyoh. So sekarang ni kita akan dengar dua nama, Simalungu dan juga Luyoh. Pada zaman dahulu guys, Luyoh ataupun Simalungu ini merupakan pahlawan Iban ataupun pahlawan kaum Iban yang sangat-sangat handal. Dia sangat hebat dalam aktiviti mengayau ataupun kayau. Okey, kalau korang tak tahu apa itu mengayau, kayau ataupun mengayau ini merupakan tradisi memburu kepala pada zaman itu oleh kaum-kaum Iban. Dan ada yang berpendapat bahawa lelaki yang cukup
hebat ataupun hebat dalam aktiviti mengayau akan menjadi rebutan gadis-gadis pada zaman tu. Ini disebabkan kehandalan bertempur dan juga mereka mendapat jaminan bahawa apabila dia jadi husband aku, so dia akan dapat protect aku at that time. Dan mungkin disebabkan ini korang boleh dengar ataupun ada dengar cerita tentang headhunters di Sarawak. Dan boleh dikatakan Luyuh ataupun Simalungu ini merupakan orang yang paling hebat dalam mengayau ini, dan beliau juga dikatakan mempunyai ilmu kebal. So kalau bertempur dengan musuh-musuh dia ni memang tak akan dapat mencederakan si Luyuh ni. Yelah, memang dah kebal kan. Korang nak tikam ke, korang nak tombak ke, korang nak tetak ke, memang tak akan dapat mencederakannya. Dan oleh disebabkan kehebatan si Simalungu ataupun Luyuh ni, dia telah berjaya mengahwini seorang gadis Iban yang bernama Bintang. Ada juga orang mengatakan nama gadis Iban ini bernama Dayang Fatimah Eneng Emas. Oleh disebabkan hal ini, musuh-musuh Luyuh ini makinlah marah. Yalah, kau dahlah hebat bertempur, and then kau dapat pula kahwin dengan gadis yang cantik. So diorang bercadang untuk menculik isteri Luyuh ni dan memaksa beliau untuk memecahkan apakah rahsia kekebalan si Simalungu ataupun Luyuh ni. Mungkin diorang seksa, aku tak tahu, dia torture untuk dapatkan maklumat tersebut. Akhirnya mereka pun tahu bahawa kelemahan si Simalungu ataupun Luyuh ini adalah air. So diorang plan, diorang pakat ramai-ramai untuk bawa si Luyuh ni bertempur di area sungai Batang Lupar. Setelah Luyuh tahu yang isteri dia kena culik, dia pun marahlah. Siapa tak marah kan? Dia pergi hadap musuh dia sorang-sorang, guys. Time tu musuh-musuh Luyuh ni dia dah lepaskan isteri dia. Tapi at the same time, guys, dia lepaskan isteri si Simalungu ni, dia tombak, guys. Dia telah bunuh isteri Luyuh ni dan Luyuh pun sangat marah. So terjadinya pertempuran yang sangat-sangat dahsyat. Oleh disebabkan musuh-musuh ni memang dah tahu tentang kelemahan si Luyuh ni, akhirnya Luyuh berjaya ditewaskan. Sebenarnya ada dua versi ataupun dua version tentang cerita ni. Ada yang mengatakan musuh-musuhnya telah berjaya membunuh si Simalungu ataupun Luyuh ni dan isterinya, dan mayat mereka dicampak ke sungai Batang Lupar. Tapi ada juga cerita yang mengatakan bahawa si Simalungu ataupun si Luyuh ini berpura-pura mati dan menenggelamkan dirinya ke dalam sungai, dan kemudiannya dia lari ke dalam hutan. Dan sewaktu dia lari dalam hutan tu, dia akhirnya berjumpa dengan Dewa Suci kaum Iban, and at the same time dia minta tolong Dewa Suci itu untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang telah membunuh isterinya tu. Akhirnya beliau telah disumpah menjadi seekor buaya gergasi. Sebenarnya di Sarawak ni, kalau korang dengar, kalau korang tengok dekat media sosial ke apa-apa, kalau korang search, banyak buaya yang mempunyai nama yang unik terpulang dengan penduduk tempatan itu sendiri. Ada bujang sudin, ada bujang belawai dan macam-macam lagi. Dan gelaran bujang senang ini diberi kepada buaya tersebut disebabkan buaya itu sering kelihatan di Sungai Senang berdekatan dengan area Batang Lupar. Okay guys, long story short, bujang senang ini sebenarnya mula mengganas pada tahun 1940, dan dia mengganas, dia telah memburu musuh-musuhnya dan juga keturunan-keturunan musuhnya. Bujang senang ini sangat-sangat digeruni waktu itu, dan dia dikatakan buaya yang paling otai lah kan, dalam bahasa kita, buaya yang paling otai, paling besar. Kalau buaya-buaya lain pun ada time tu, memang diorang memang takkan berani dengan bujang senang ni. Lebih kurang macam tu lah. Ada yang cakap besarnya bujang senang ini adalah sebesar sebuah bas. Wow, agak besar guys. Just imagine, besar sebuah bas yang boleh menempatkan sebanyak 40 orang penumpang. Sangat-sangat besar. Dan uniknya tentang bujang senang ini, dikatakan dia mempunyai satu tanda yang berwarna putih di bahagian belakangnya. Oleh disebabkan sumpahan tersebut, beliau telah berjanji menurut cerita rakyat tempatan akan memburu setiap keturunan musuh-musuhnya.
Dan kebetulan pada waktu itu sungai merupakan jalan utama aktiviti-aktiviti seharian masyarakat. Dan selepas tu keadaan kembali tenang sehinggalah pada tahun 1982. Bujang Senang kembali mengganas guys, dan kali ini dia telah menyerang seorang penghulu ataupun tuai rumah Bali Bagan di area Simanggang berdekatan dengan area Batang Lupa. Dan at that time kalau tak silap aku dengar yang si tuai rumah ini dengan abangnya tengah mengail udang guys, dan abangnya tak sempat menyelamatkan adiknya yang disambar oleh buaya yang dikatakan Bujang Senang. Cuma pada waktu itu abangnya boleh lihat ada satu tanda yang berwarna putih di bahagian belakang buaya tersebut, dan disebabkan itulah beliau yakin bahawa buaya yang menyerang adiknya itu merupakan Bujang Senang. Selepas kejadian tersebut, keadaan reda untuk sementara guys, dan Bujang Senang masih lagi belum dapat dijejaki sehinggalah pada tahun 1990-an. Kalau tak silap pada tahun 1992 dia telah mula kembali mengganas dengan membaham seorang gadis yang berusia 20 tahun kalau tak silap, yang bernama Dayang Anak Bayang. Dan selepas itu pihak berkuasa tempatan dan juga penduduk-penduduk tempatan melakukan operasi secara besar-besaran memburu buaya-buaya di Sungai Sarawak. Dan akhirnya mereka telah berjaya menangkap dan membunuh Bujang Senang tersebut dengan menggunakan peluru paku guys. Bukan peluru biasa tetapi menggunakan peluru paku. Peluru biasa dan tombak memang tak akan dapat membunuh buaya tersebut. Dan atas nasihat seorang dukun ataupun pawang buaya time tu, mereka menggunakan peluru paku untuk membunuh buaya tersebut. Buaya yang dikatakan Bujang Senang ini mempunyai kepanjangan sepanjang 5 meter lebih. Tak seperti yang kita dengar sebelum ni bahawa besar sebuah bas, tak. Tapi bagi aku 5 meter tu agak panjang dan besar juga sebenarnya. Selepas tu cerita tentang serangan buaya mengganas pun agak kurang selepas kejadian pembunuhan buaya yang dikatakan Bujang Senang tu. Tetapi guys, masih ada pihak yang berpendapat bahawa buaya yang dibunuh itu bukanlah Bujang Senang. Sebaliknya, itu adalah merupakan isteri Bujang Senang, Dayang Fatimah Enigmas. Dan diorang percaya yang Bujang Senang sebenarnya masih lagi hidup dan menghuni kawasan Batang Lupa, dan masih lagi menjadi misteri di mana sebenarnya Bujang Senang itu berada sampai sekarang. So sampai sekarang ni kita masih lagi dengar tentang kes serangan buaya di Sarawak, dan pendapat aku habitat ini semakin hari semakin tinggi dan semakin banyak, dan mungkin makanan buaya-buaya ni semakin hari semakin sikit dan tak cukup, dan oleh disebabkan hal itulah dia pergi attack manusia. So kisah Bujang Senang ini tetap menjadi legenda untuk rakyat-rakyat di Sarawak maupun di Malaysia ni. Dan aku pernah dengar jugalah guys, yang buaya ni mempunyai sifat pendendam. Contoh kalau korang bunuh buaya dan makan dia akan dapat hidu bau kau kalau kau main dekat area sungai. So possibility kau kena attack tu agak tinggi. Aku tak tahu, Allahualam. So guys, aku rasa setakat ini sahaja untuk video kali ini. Kalau korang ada cerita yang nak aku ceritakan pada next video, korang boleh bagi komen dekat bahagian bawah. If possible, aku akan buat video tentang cerita tu. Okay? So that's it for now. I'll see you guys again in the next video. Peace.